Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsikan bagaimana kita sebagai ketua penatia dan sebagai guru kanan bidang untuk mengetahui langkah menghasilkan pelan taktikal dan OPPM ketua penatia di sekolah. Okey. Jadi perkara yang paling penting adalah kita sebagai ketua penatia kena mendapatkan dahulu pelan strategik sekolah ataupun pintas lah jika sekolah transformasi. Sebab daripada pelan strategik inilah nanti kita akan menghasilkan pelan taktikal. Pelan taktikal ni adalah tujuannya untuk kita merancangkan apakah program yang akan kita laksanakan. Okey, jadi kita bermula dahulu dengan contoh-contoh pelan strategik. Okey, ini adalah pelan strategik untuk kurikulum. Maksudnya kita ambil untuk kurikulum lah kan. Okey, jadi kita lihat di sini dia banyak ya di sini. Contoh di sini bidang kurikulum dan kemudian bidang apa. Okey, di sini kita lihat adalah untuk peningkatan kemenjadian murid secara holistik. Okey, apa KPI-nya? KPI-nya adalah di sini peratus mencapai tahap minimum untuk PT3. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, peningkatan kemenjadian murid juga kali ini adalah untuk peratus penurunan mendapat E semua mata pelajaran. Kita tengok lagi seterusnya, peratus mendapat sekurang-kurangnya E dalam matematik PT3. Okey, di sini juga kita lihat dari segi KPI peratus layak sijil SPM, rasanya semua sekolah pun begitu. Kemudian dari segi grade purata SPM, okey, kemudian ini contoh ya, saya bacakan contoh-contoh supaya lebih jelas. Kemudian pencapaian taraf standard 3, okey, tetapi mungkin ini kurang sikit. Okey, kita tengok ini yang memang sangat berkaitan dengan kita sebagai guru ya di sini, iaitu maksudnya keseluruhan guru dari segi pencapaian cemerlang standard 4, kemudian peratus pembudayaan PDPC abad ke-21 sangat penting. Okey, kemudian peningkatan pencapaian peperiksaan dalaman dari segi peratus dan grade purata. Jumlah PBL yang dihasilkan di setiap tingkatan untuk STEM, kekerapan pengintegrasian pendidikan STEM, dan kita juga boleh melihat dari segi pintas jika sekolah itu adalah sekolah transformasi lah kan. Maksudnya sekolah transformasi kita menggunakan pintas. Kita lihat di sini dia sama juga menjawab tadi kita lihat dalam plan strategik, iaitu meningkatkan kualiti guru berdasarkan standard 4 SKPMG2 ke tahap yang cemerlang. Dan kita akan nampak di sini peratus bilangan tahun 2021, kita nampak dia punya TOV kriteria kejayaan ya, nampak di situ sangat jelas di dalam pintas. Okey, jadi itu adalah contoh pelan strategik sekolah dan pintas. Jadi sekarang ni okey, yang kita menghasilkan adalah pelan taktikal program peningkatan kualiti pengajaran guru. Okey. Jadi kita nampak di sini ya, perkara yang sangat penting adalah adakah kita merancang program, adakah kita melaksanakan, adakah kita menilai. Tetapi untuk pelan taktikal ni fokus kita adalah perancangan. Jadi daripada pelan strategik tadi, kita akan pilih terpulang kepada ketua-ketua penatia apa yang ingin kita laksanakan pada tahun tersebut, pada tahun semasalah. Okey, contohnya penatia ini dia memilih pencapaian taraf cemerlang SKPMG standard 4. Okey, dari mana tadi kita boleh dapat daripada ini nampak? Peningkatan kualiti sekolah dalam profesional guru, pencapaian taraf cemerlang standard 4. Kita ambil itu. Maksudnya panitia ini mengambil ini dan dia daripada plan strategik itu dia telah merancang 2 program, iaitu PLC SKPMG 24, guru berjaya memahami meletakkan kualiti kendiri standard 4. Okey, semua guru matematik April hingga Disember, tidak ada kos percuma. Dia punya TOV 90% dan ETR-nya 92%. Dan
indikator memantapkan kompetensi guru dalam pengaplikasian PAK 21. Okey, kemudian program dia yang kedua adalah penilaian kendiri SKPMG2 Standard 4. Jadi dengan program ini guru akan lebih memahami bagaimana menggunakan Standard 4. Semua guru matematik sebanyak 4 kali April hingga Mei. Mungkin sebelum ni hanya 2 kali setahun, tetapi pada tahun ini kita akan buat menambahbaikan sebanyak 4 kali setahun. Penilaian kendiri dilakukan sendiri selepas PDP di dalam kelas. Okey, itu contoh salah satu plan strategik yang kita jawab di dalam plan taktikal sebagai ketua panitia. Kemudian mungkin dari segi kita lihat dari segi ini untuk menyahut penyertaan guru dalam kajian tindakan dan inovasi tahun 2022 di dalam sekolah punya pintas ni kita lihat meningkatkan penyertaan guru dalam kajian tindakan dan inovasi. Okey, kita lihat di sini apakah program untuk menyahut plan strategik sekolah ini. Pertama, ketua panitia boleh merancang CPD penulisan kajian tindakan. Guru boleh menulis satu kajian tindakan penuh. Maksudnya untuk panitia tersebut objektifnya guru boleh menulis satu kajian tindakan penuh. Okey, kemudian kos sumber. Okey, mungkin dalam panitia kita fokus panitia kita kan. Mungkin sebelum ini panitia kita hanya ada satu orang yang menulis kajian tindakan, tapi target kita pada tahun ini seramai 3 orang. Jadi ketua panitia akan memastikan semua guru menghasilkan kajian tindakan dengan melaksanakan PLC bersama-sama. Okey, itu program pertama. Program yang kedua, PLC penulisan kajian tindakan 1. Mula-mula dia buat CPD, kemudian PLC. Guru boleh menulis abstrak dengan betul. Semua guru April hingga Disember 1 orang dan peningkatan kepada 3 orang. Kemudian dia ada lagi program seterusnya iaitu PLC penulisan kajian tindakan 1. Kali ini guru boleh menulis objektif umum dan khusus dengan betul. Maksudnya ketua panitia ini dia melaksanakan berperingkat-peringkat. Okey, berperingkat-peringkat. Jika dalam pintas ini kita nampak dia punya peratus secara keseluruhan, betul atau tidak? Tetapi untuk panitia kita fokus kepada panitia kita lah berapa orang yang telah berjaya dan berapa orang ahli panitia yang kita akan tingkatkan pada tahun semasa. Okey. Itu untuk contoh untuk membina plan taktikal bagi peningkatan kualiti guru. Okey, bagaimana kita membina plan taktikal khas untuk program peningkatan pencapaian murid? Okey, begitu juga kita lihat kalau dalam 3.1.2 ini kita mesti ada perancangan, pelaksanaan PDCA, maksudnya do, check dan action. Jadi yang paling penting merancang. Jadi jadi kita lihat di sini daripada plan strategi itu kita akan nampak KPI 3% mendapat sekurang-kurangnya E dalam matematik PT3. Ini kan penelitian matematik. Jadi kita ambil daripada di mana kita ambil tu daripada ini, nampak? Daripada plan strategi sekolah kan, peratus mendapat sekurang-kurangnya E. Okey, kalau kita tengok di sini 2021 ada 70% dan 2022 80%. Jadi kita akan dapat data itu daripada plan strategi sekolah ya. Jadi untuk KPI peratus mendapat sekurangnya E. Jadi program yang mungkin dilaksanakan adalah tahu mendarab 1 kurungan algebra dan 2 kurungan penerapan algebra. Itu salah satu program untuk menyahut untuk meningkatkan sekurang-kurangnya E dalam matematik PT3. Jadi apa objektifnya? Murid boleh mendarab algebra dalam bentuk 1 kurungan dan 2 kurungan. Okey, tanggungjawab semua guru matematik, maksudnya dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, guru tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi TOV itu kita ambil daripada plan strategik tadi 30% dan kita punya ni ITR-nya adalah 80%. Okey, kemudian yang kedua untuk menyahut plan strategik tadi, untuk menyambut program yang kita laksanakan bengkel penguasaan topik fokus PT3. Jadi murid boleh menepasti dan menguasai topik fokus semua guru, kemudian 70% hingga 80%
maksudnya daripada asal TOV, ETR-nya 80%, semua guru tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 mesti membuat pengukuhan topikal, membuat pemantapan PBD di dalam bilik terjah. Jadi mungkin ada lagi program-program yang boleh menyahut kepada plan strategik ini, iaitu peratus mendapat sekurang-kurangnya E dalam matematik PT3 kan. Okey, jadi kemudian satu contoh lagi saya berikan adalah peningkatan grade purata sekolah SPM. Jadi mungkin program yang boleh dilaksanakan adalah bengkel teknik menjawab soalan SPM berfokus 1. Okey, jadi objektifnya murid boleh melihat bentuk sebenar soalan SPM. Kemudian tanggungjawab siapa? Semua guru matematik daripada guru tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5, tempoh April hingga Disember, TOV untuk semua murid, ETR semua murid. Jadi semua murid lemah sehingga cemerlang didedahkan dengan teknik menjawab soalan SPM. Kita ambil dari sinilah, nampak tu. Kita ambil dari peningkatan kemenjadian murid secara holistik, KPI 5 grade purata sekolah SPM. Okay. Ini maksudnya secara keseluruhan grade purata sekolah, dan sebagai subjek matematik kita boleh menyokong, kita harus menyokong ke arah peningkatan KPI grade purata sekolah. Okey, jadi itu adalah contoh pembinaan plan taktikal. Tetapi jika sekolah tersebut adalah sekolah transformasi, plan taktikal itu juga boleh dizahirkan di dalam OPPM. Jadi bidang tadi kita ambil daripada plan strategik peningkatan kemenjadian murid secara holistik contohnya. Kemudian bengkel teknik menjawab soalan SPM berfokus. Okey, kemudian nama ketua panitia di akhir program apa yang diharapkan. Okey, kemudian dari kita tengok kalau kenapa OPPM ni bagus ya, sebab kita akan nampak PDCA setiap program. PDCA. Maksudnya daripada perancangan sampailah penambahbaikan penilaian sesuatu program tersebut, dan di sini kita boleh nampak status projek daripada Januari hingga Disember, dan kita boleh nampak siapa yang bertanggungjawab dalam di kalangan ahli panitia. Satu ini menunjukkan kita boleh guna A juga, AB 1, 2. Satu ini orang yang paling pertama yang bertanggungjawab, dan nombor 2 itu adalah orang yang kedua. Dan di dalam OPPM ini juga kita boleh nampak kos yang boleh kita catatkan di sini, dan ulasan nampak mesti semua murid kita 5 sekarang menguasai tajuk fokus bengkel ini. Dan kalau kita lihat OPPM ni sebenarnya lebih jelaslah sebab dia di dalam satu page kan untuk setiap program. Jadi harapan saya rakan-rakan selepas ini lebih memahami bagaimana kita menghasilkan merancang plan taktikal untuk panitia kita. Maksudnya kita harus merujuk kepada plan strategik sekolah. Maksudnya bukannya kita membuat tanpa rujukan kepada plan strategik sekolah. Jadi semoga video ini memberikan bantuan serba sedikit terhadap semua ketua-ketua panitia dan guru-guru kanan bidang sebagai pembimbing semua ketua-ketua panitia. Terima kasih banyak-banyak. Segala kekurangan insya-Allah saya akan tambah baik untuk video yang akan datang. Terima kasih semua.